Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan kita. Kalau Allah tak suci kita, kita akan suci. Jadi sebahagian manusia, Allah SWT ambil keputusan untuk sucikan mereka, sehingga mereka jadi kekasih-kekasih Allah. Sahabat-sahabat Allah sucikan mereka, yang mereka menjadi, kerana mereka mahu disucikan lah. Sebab itu Allah sucikan dia. Dia mahu, dia usaha. Tapi bukan mereka yang sucikan, dia. Maksud di sini sucikan hati dia dan amalan dia. Allah bagi tahu, kalau tidak aku sucikan kamu, kamu takkan suci. Jadi kita usaha, kita ingin, kita buat seperti mana Allah mahu kita buat, dan Allah akan buat keputusan untuk sucikan kita. Kita jadi manusia yang baik, manusia yang suci. Tapi kalau kita diberi usaha, kita tak nak, kita buat main-main, dan kita maksudnya dah tak nak, kita touch and go aja, maka Allah takkan sucikan kita. Sebab kita tak bersungguh. Dah diberi pun macam kamu semua dah diberi, tak buat, kan? Maka Allah takkan sucikan kita. Allah akan sucikan mereka yang nak. Semua masuk syurga kecuali yang tak nak. Nabi bilang, sahabat pun heran, siapa yang tak nak masuk syurga? Ada orang tak nak masuk syurga, dia cakap mulut dia nak. Jadi siapa yang nak tu, yang nak daripada hati dia syurga, maka ditunjuk dengan perbuatan dia. Macam Rasidi, dia nak syurga, mulut dia. Mulut dia nak syurga. Azri nak syurga, nak, mulut dia. Sufyan nak syurga, mesti dia cakap nak, tapi kat mulut dia. Pendi macam tu juga. Anzala macam tu juga. Dia daripada hati, maksud Nabi tu. Yang sahabat hairan tu, siapa yang tak nak? Daripada mulut semua nak. Daripada hati. Bila hati tu ditunjuk dengan amal. Jadi bila ditunjuk dengan amal tu, baru Allah betulkan hati dia, sucikan hati dia. Sucikan hati ni makna suci daripada mempersekutukan Allah dengan yang lain. Maksudnya suci, suci daripada syirik lah. Syirik tu apa? Mengaku yang lain pada Allah juga ada ketuhanan. Mana suci daripada mengabdikan kepada yang lain dari Allah. Menganggap mereka ada ciri-ciri ketuhanan, menganggap mereka Tuhan. Itu tak suci dia itu. Jadi apa yang Allah kendaki ialah ibadah yang suci. Suci makna ibadah yang suci daripada syirik. Ibadah yang suci daripada syirik lah. Daripada ada dalam hati yakin selain daripada Allah ada kuasa memberi faedah atau bahaya. Macam amalan Rasidi ni, dia tak suci. Kenapa tak suci? Dia masih mempersekutukan Allah dengan kuasa ataupun apa-apa.
Jadi kalau kita beribadah dengan yakin itu, maka ibadah tu tak suci. Jadi apa yang Allah kehendaki ialah ibadah yang ikhlas, pengabdian yang ikhlas, yang ibadah yang dibuat dengan ikhlas, ibadah yang dibuat dengan penuh devotion. Devotion apa? Pengabdian. Jadi yang itu yang Allah kehendaki. Jadi setiap manusia kena tahu apa yang Allah kehendaki. Worship, ibadah yang macam mana. Tidak aku jadikan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Ibadah macam mana yang Allah mahu dari manusia. Manusia kena tahu. Allah beritahu dalam Quran, ibadah yang Allah mahu, ibadah yang suci. Bersih daripada segala syirik. Bersih daripada segala. Kalau satu orang tu masih ada syirik, macam Samad, syirik dia tak banyak lah. Kurang daripada tahap macam yang tak tolerable ni 51 syirik, 49 tak syirik. Itu. Jadi bila dah masuk 60 tak syirik, 40 itu masih syirik je ni. Tapi tolerable limit Allah terima kalau atas pada tu. Tapi taklah makna macam beriman beramal soleh, tapi tak kuat lah. Sebab masih ada syirik lagi. Jadi Rasyidi masih banyak syirik lagi. Maka ibadah dibuat dengan syirik tu Allah tak mahu. Allah tak mahu, Allah tak terima. Jadi sebab itu kita mahu buang syirik. Syirik adalah outcome. Outcome daripada tak buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat tersebut. This is the outcome. Apabila kita tidak buat kerja selepas mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna kita tak buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kita tak ajak orang bukan Islam yang tak mengucap supaya mengucap. Kita tak ajak orang Islam yang dah mengucap tu. Kita tak ingatkan dia tentang kalimat dan kita ajak dia buat kerja tak murung bil ma'ruf wa nahi munkar dan sembahyang. Maka kita akan dapat outcome daripada tak buat tu, dia punya outcome syirik. Dan kita tidak buat kerja tu dengan korban harta diri kita. Macam Rasyidi buat kerja, tapi bukan atas korban harta diri dia. Selama ni lah. Dia punya kesilapan buat kerja, tapi bukan dengan cara Nabi SAW. Pergi ke lorong-lorong dia, keluar 40 hari, 4 bulan. Cakap kalimah juga dia. Sebab dia belajar dengan saya. Tapi tak korban dengan harta diri dia. Tak korban harta dia. Jadi, tak adalah syirik tu hilang. Anzala, syirik tak hilang sebab harta dia korban diri, harta tak ada. Harta mak dia, bapak dia, tak boleh. Hazri, harta bini dia, tak boleh. Saya dah cakap lama dah. Masih lagi nak buat, tak apa. Macam Pendi tak korban. Macam Sufian tak mau korban. Masa tak mau, harta tak mau. Maka outcome dia syirik. Jadi Sufian sembahyang dengan syirik, Pendi sembahyang dengan syirik, semua sembahyang dengan syirik, Azri sembahyang dengan syirik. Masih lagi ada yakin selain Allah, lebih daripada tahu. Jadi mana Allah nak terima? Allah kata aku mahu itu ibadah yang macam tu. Allah bagi tahu dalam surah Sot. Allah beritahu. Jadi kita tak buat ibadah semayang macam tu, atau ibadah zakat tak kita bayar dengan niat nak buat Allah suka, buat selain Allah suka. Tentu Allah tak terima.
kesan daripada syirik, kita tak ada ikhlas. Kesan daripada syirik, kita tak ikhlas. Kita tidak boleh buat untuk sukakan Allah. Macam Sufyan Pendi tak boleh buat. Macam mana dia nak buat pun tak boleh. Sufyan dulu semayang subuh kat masjid pun tak ada. Masa tu syirik juga. Sekarang dia dah semayang kat masjid subuh kat masjid, tapi syirik juga. Jadi ibadah dia tak diterima. Dia cakap untuk sukakan Allah, tapi dia tak mau kat mulut. Jadi sebenarnya manusia kena tahu. Allah bagi tahu. Mereka kena tahu. Bukan tahu je, kena percaya ke tahap yang Allah mahu. Iaitu ibadah yang Allah kendaki ialah ibadah yang suci. Suci apa makna? Suci daripada syirik. Dah jelas dalam Quran. Tapi pernah tak diberitahu benda-benda ni? Tak ada ceramah-ceramah, tak ada. Kau faham tak? Ceramah tak ada. Ceramah suruh semayang aja. Tapi semayang macam mana Allah mahu? Itu tak diberitahu. Allah mahu semayang yang tidak ada syirik. Jadi bila semayang tak ada syirik, dia dapat ikhlas. Bila lagi tak ada syirik, langsung tak ada, dia dapat khusyuk. Dia ikhlas dengan khusyuk lain. Ikhlas buat untuk sukakan Allah. Khusyuk tak ingat lain melainkan Allah dalam semayang dia. Jadi Rashidi ikhlas pun tak ada, khusyuk pun tak ada. Bagaimana semayang tu boleh diterima? Itu Rashidi tak risau. Dia dah nak mati lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah Allah. Kenapa Allah nak ibadah yang suci? Kerana Allah suci. Allah adalah Tuhan yang suci. Tak ada Tuhan melainkan dia. Dan dia suci, mulia, benar. Dia takkan mahu yang tidak suci. Jadi dia tidak akan terima solat, ibadah yang tidak buat untuk sukakan dia. Dia tak akan terima. Kerana apabila kita tidak buat untuk sukakan dia, ibadah kita tu tak suci. Macam Hanzalah. Bila dia tak buat untuk sukakan Allah, dia urut saya, dia tak lama, lepas tu dia berhenti. Dia malas. Jadi dia pun lari. Tak nak urut saya. Sebab urut dia tu dulu, dia tak buat untuk sukakan Allah. Sukakan dia. Bila dia tak suka, tak nak urut lah. Kalau nak sukakan Allah, Allah ada je. Mana boleh tak suka pula. Macam Rashidi. Kadang buat, kadang tidak. Dia macam dia suka sikit, dia buat lah. Dia ada mood sikit, macam saya ada buat baik sikit kat dia ke. Macam Azri, dia buat lah. Bila mood tak ada, tidur. Dia tak tidur lah, duduk belakang. Tak mau urut saya. Itu antara ciri-ciri nampak luar dia tak ikhlas. Itu bab itulah. Bab urut saya tu. Itu ke ibadah dia tu. Khidmat. Khidmat kepada Amir. Tak nak. Macam Pendi macam tu juga. Bila mood dia tak ada, dia cabut lah. Ke telefon dia, mana Pendi? Dah tak ada dah misap. Saya dah balik dah. Saya ada hal lah. Jadi antara ciri-ciri amalan tidak suci, dia tidak istiqamah. Sebab itu Allah bagi. Allah bagi tahu. Iaitu apa? Allah bagi tahu kuliah apa ni? Lama saya tak percaya ni. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqam. Innal ladzina qalu sesungguhnya mereka yang berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan aku, pemelihara aku Allah. Summa istaqam. Dia istiqamah dalam tandanya dia ibadah dia suci.
Istiqamah. Sebab bila dia buat ibadah untuk sukakan Allah, dia takkan mungkin berhenti dalam apa keadaan lah. Ada orang dia buat usaha masa dekat Ipoh, dia kata. Bila kat KL dia tak buat. Dia buat usaha dekat Pakistan, Malaysia dia tak buat. Dia buat usaha bila dia Perlis, dia tak buat. Itu antara tanda-tanda. Sebab dia Tuhan tak ada. Tuhan dia bukan Allah, Tuhan dia orang. Atau apa-apalah. Macam Rashidi. Kalau misalnya saya ada, dia buat. Saya tak ada, dia tak buat. Macam yang dulu, yang 70 tu. Macam ada semua datang. Bila saya tak ada, saya kat markas, dia orang tak buat usaha. Bila saya ada, dia orang semua tunjuk muka. Dia orang tu buat kerana saya. Jadi bila saya buat kerja, mengajak orang bukan Islam ucap kalimah, dan saya tinggalkan Seri Petali, dia orang pun tinggalkan saya. Kerana mereka tu tidak ikhlas. Ibadah mereka selama tu tidak suci. Dan Allah tidak terima. Maka oleh kerana itu, apabila diduga je, terus cabut. Terus tinggalkan saya. Jadi Hanzalah kalau buat usaha ni nak dapat dunia, bersama saya sebab nak dapat dunia, nak dapat janda, nak dapat duit. Jadi katakanlah saya tak dapat bagi dia dunia, dia boleh tahan seketika lah. Bila lama tak ada, dia pun lari lah. Kan? Mereka yang berhenti bersama saya ni, amalan dia tak diterima. Yang dulu tu, yang bersama saya dulu tak terima. Itu sebab dia berhenti. Kalau orang yang amalan dia terima, dia tak berhenti. Allah terima. Satu orang yang buat gas. Dulu buat gas. Dia tanya, tapi saya sekarang tak mau buat gas. Saya kata, amalan kamu gas dulu tak diterima. Kerana amalan tu tak suci. Allah Subhanahu Wa Taala mahu amalan yang suci. Itu kita kena faham. Suci ni dibuat untuk dia je. Dia tak mau. Kalau ada je buat selain dia, dia tak terima. Buatlah. Tapi satu waktu akan dibuang. Kamu akan dibuang kerja tu. Satu hari kita akan lihat Hanzalah tak datang ni. Dia dah dapat dunia tempat lain. Dia tengok adik-adik dia semua kerja. Bagi duit kat dia, dia pula yang kena minta duit. Jadi dia kata, apa hal aku duduk dekat Amisab ni. Jadi kalau niat dia untuk dunia, dia takkan lama. Tapi kalau satu orang niat untuk Allah, Allah terima, Allah terima, Allah terima, Allah terima. Jadi kitalah yang mahu Allah sucikan kita atau tidak. Macam Sufian, dia tak lama lagi tak adalah bersama saya. Dengan Pendi. Tak dapat kerja dekat Putrajaya. Contohnya lah. Maka tinggallah. Dulu Muharis tinggal. Sebab dia tak buat untuk sukakan Allah. Bila dia tak buat untuk sukakan Allah, dia tak lama. Dia akan tinggalkan. Sebab Allah tidak terima. Kenapa dengan izin Allah saya buat dari dulu lagi? Gas ni. Saya tak boleh berhenti. Kenapa Azri berhenti dulu? Dia mengiling kepala. Sebab amalan dia tak diterima. Yang dulu tu. Kenapa tak diterima? Tak suci. Dia tak usaha untuk. Jadi bila satu orang tak suci, dia berusaha. Dia mohon Allah, doa, usaha. Terus buat. Allah, buatlah usaha mensucikan dia. Bukan boleh kita sucikan. Allah keluarkanlah syirik. Allah kata kami bersihkan hati mereka daripada mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dengan apa-apa force. Dia bukan makna menyembah bahala saya. Ini yakin selain Allah boleh beri kuasa. Faedah atau bahaya. Itu yang kuasa tu tak semestinya apa-apa pun. Duit, kerja, rumah, apa-apalah. Macam Samad
percaya polis boleh bagi bahaya. Itulah nama mempersekutukan Allah juga. Jadi bila dia percaya polis boleh bagi bahaya, dia terus takut. Jadi Allah tak sucikan waktu tu hatinya. Jadi satu orang yang bersungguh-sungguh mau mensucikan dan berusaha untuk taat dalam semua keadaan, dan bila tersasul istighfar, taubat sesungguh, minta macam Nabi Sulaiman. Satu hari Nabi Sulaiman dia ditunjukkan permainan kuda yang laju dan kakinya pantas, cantik. Jadi begitu sekali asyik dia dengan permainan tu, dia pun dah terlewat sembahyang asar ni. Dia sembahyang asar waktu matahari dah gelap, matahari dah terbenam. Jadi dia panggil orang, so ambil bagi balik dia kuda-kuda tadi dan dicantas leher dia dan kaki dia. Dia bertaubat lah. Harga taubat tu dia bunuh semua kuda yang telah membuat dia pesona tadi, yang sebab dia terlambat solat tu. Jadi dengan perbuatan dia tu, Allah buanglah cinta tu daripada hati dia. Kuda pun dah kuda tu hilang lah cinta kuda. Kita kalau nak hilang cinta duit, gunakan duit tu untuk Allah. Cantas duit tu. Senang aja cerita dia. Kan? Macam sangat cinta duit, cantas dia. Hanzalah apa yang dia cinta, dia cantas. Ada. Jadi Allah hilangkan dia cinta pada dunia ni dalam hati dia. Dengan perantaraan dugaan itulah. Jadi kalau kita kata Nabi-Nabi tak buat salah, tak betul. Banyak dalam Quran Allah bagi tahu Nabi-Nabi buat salah. Macam mana boleh pula kita percaya Nabi-Nabi tak boleh buat salah? Yang tak boleh buat salah ni Allah saja, Tuan. Nabi-Nabi ni dia maksum. Bila buat salah, maknanya Allah tegur. Beza dengan orang bukan maksum, buat salah tak tahu, tak ditegur. Orang Nabi-Nabi buat salah juga, walaupun kecil tapi tetap salah. Macam Azri ni, dia bukan maksum, buat salah dia tak tahu, macam dia balik ke baling tu kan, itu perbuatan salah. Tinggalkan saya tanpa mesyuarat dengan saya. Dia tahu ke salah? Dia tak tahu. Itu namanya dia bukan maksum. Nabi-Nabi macam Nabi kita Muhammad SAW, Allah perintah dia kahwin dengan Zainab, isteri Zaid. Nabi bagi tahu kamu berdua kahwinlah, terus sabarlah kata Nabi. Jangan cerailah maksudnya. Allah tegur dia. Kamu takut dengan manusia? Oi, Allah cakap. Tapi Allah tak takut. Jadi Nabi kahwinlah dengan Zainab kerana perintah Allah. Bukan dia mau tu, reluctant, tapi dia buatlah dengan berat. Dan dengan Allah bagi tahu dalam Quran, semua orang tahu seluruh dunia. Semua orang tahu yang baca Quran, bahawa Nabi tak berapa nak. Berat sangat dia untuk kahwin isteri kepada anak dia yang dia anggap Zaid. Anak angkat dia anggap anak. Allah tak mau tu. Allah tak mau kita menganggap anak angkat anak. Anak angkat, anak angkat. Binkan Zaid tu dengan bapaknya. Zaid bin apa? Harisah, bukan bin Muhammad. Dan kami kawinkan kamu dengan Zainab supaya orang kemudian faham bahawa isteri kepada anak angkat tu boleh dikawini. Itu kerana perintah Allah tu, Allah nak Zaid, Allah bagi Nabi kita amalkan ni. Kenalah Nabi buat. Jadi walaupun Nabi tak buat salah, tapi rasa nak buat salah dia. Jadi ini semua untuk pelajaran. Kan? Nabi SAW lupa cakap insya-Allah.
Habis Yahudi tanya satu, Nabi jawab besok, aku jawab. Itu satu kesalahan juga, walaupun kecil. Nabi Sulaiman cakap aku akan tubuh dengan 99 isi aku. So akan dapat 99 anak lelaki jadi pahlawan. Tapi tak sebut insya-Allah. Allah buat satu pun tak jadi. Yang satu jadi pun matinya. Hanya badan manusia. Tak boleh cakap. Jadi Sulaiman AS minta ampun pada Allah. Kerana lupa. Tiada yang boleh bagi apa kita nak melainkan Allah. Hanya Allah saja. Dengan yakin tu, dia minta dengan Allah. Bagilah aku kerajaan dunia yang tak pernah kau bagi pada siapa pun. Allah kabul. Allah tundukkan jin. Allah tundukkan angin. Allah bagi dia faham bahasa-bahasa semut. Burung-burung semua ikut perintah. Jin-jin semua. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT mahu amal yang baik. Allah baik, Allah suci. Dia mahu amal yang suci, amal yang baik. Suci mana? Suci daripada syirik. Suci daripada ada dalam hati kita mempersekutukan yang lain dari Allah. Kita tak mahu. Jadi yang benar-benar yang Allah mahu, itu syirik mau hilang. Complete kalau boleh. Complete tak ada. Kan? Habis rata. Macam Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, apabila kita punya syirik tu lebih daripada bukan syirik, maka kita amal tak diterima. Kalau dia lebih tak syirik daripada syirik ke tahap yang Allah mahu, baru kita boleh dapat sikit ikhlas. Tapi khusyuk semayang tak dapat. Jadi bila kita punya semayang ikhlas dan khusyuk, itulah dia namanya ibadah yang dibuat dengan ikhlas dan penuh tumpuan, penuh kesungguhan. Itulah ibadah yang diterima. Kenapa semayang tak naik ke langit? Jadi kain buruk. Sebab tak ikhlas, tak syirik, masih syirik tak ikhlas. Dan tak khusyuk. Tak naik lah, tak diterima. Doa tak naik kan ke langit. Sebab doa tu tak suci, dibuat dengan syirik dan tidak dengan tumpuan. Jadi sebab itulah tuan yang mulia, hari ni kat dunia ni, kalau ada orang yang beriman, yang tahap tinggi iman dia, diberi oleh Allah ikhlas ibadahnya, ibadahnya diterima, doanya kabul. Coronavirus ni apa pun tak boleh jalan tuan. Jalan doa satu wali je, kekasih Allah. Dulu Bani Israel Allah bagi macam-macam kat dia, kerana tak mau ikut Musa. Kata darah macam mana belalang. Dan kata kau bagi lagi kita apa-apa pun, kami tetap tak percaya kat kau. Dia cakap kat Musa, kau bagilah sihir kau tu lah. Sekali Allah bagi plague. Plague ni banyak orang mati lah. Jangkitan macam wabak korena ni. Mati. Dia orang merayu semua dengan Musa. Wahai Musa, kau doa lah. Kau saja boleh buat. Lain orang tak boleh. Macam mana kat sini nak kena cari orang macam Musa. Lain pun tak boleh. Dia akan terus berkembang ni. Cari orang macam Musa, mana dia bukan nama Musa. Yang buat kerja macam Nabi Musa. Jadi dia kata, kamu doa lah. Kamu saja boleh. Sebab kamu aja boleh doa kabul, naik. Dan apabila nanti hilang wabak ni, kami benarkan kamu ambil, bawa Israel, Bani Israel ikut kamu ke Palestin. Jadi Nabi Musa doa, tapi dia orang patut tak nak. Dia tak benarkan dia. Sebab itu dia orang kejar Nabi Musa. Musa AS bawa Bani Israel, dia orang kejar. Fir'aun kejar dia. Sebenarnya syaratnya dia terima. Ini kejar. Ada kejar, tenggelam.
Jadi Allah timing ketika Musa tinggalkan malam, Firaun tahu hantar zap dekat laut. Firaun terperangkap terus lemas. Timing tu semua tepat tuan. Tak ada kau tak tepat. Allah buat semua tu. Hari ni masa untuk demokrasi ni nak hancur dan nak dekat dah. Di Ukraine dia orang semua tak percaya politician dia. Dia orang kata semua politician korup. Dia orang tutup parlimen, siapa datang dia masuk dalam dustbin. Dia letak dustbin, semua satu-satu datang dia tangkap masuk dalam tu. Ramai-ramai dah datang. Malaysia pun boleh buat macam tu juga. Semua dah korup. Jadi orang politik dah korup. Jadi bila Allah nak hancurkan, dia akan hancur. Bila Allah nak hidupkan, dia akan hidupkan. Tak ada siapa berkuasa menghidupkan dan mematikan. Demokrasi ni bila Allah nak matikan, dia tak boleh hidup. Matikan aja lah. Sultan dan raja kena faham. Okey guys.